Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara MU menentang Atletico Madrid dalam saingan UCL Second Leg, yang mana MU kalah 1-0 dan aggregate kalah 2-1, menyebabkan Manchester United telah tersingkir daripada saingan UCL dan sekaligus memastikan dalam tempoh 5 tahun MU takkan menang apa-apa piala. Apabila season ni MU memang secara rasminya takkan menang apa-apa piala, maka untuk fans MU kita kena bersabar untuk tunggu season depan, barulah kita boleh merasakan sama ada MU boleh menang piala ataupun tidak. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Manchester United dahulu. Apakah kelemahan dan juga apakah punca kepada kekalahan pasukan MU? Yang pertama adalah daripada segi transition, iaitu perubahan daripada menyerang ke bertahan, yang mana pada perlawanan ini MU ketika menyerang mereka tidak mempunyai masalah dalam build up dan sebagainya, tetapi yang menjadi masalah apabila ketika mereka melakukan serangan dan serangan mereka dipatahkan dan Atletico melakukan counter attack. Transition MU daripada menyerang ke bertahan agak lambat, yang mana pemain-pemain tengah ataupun pemain-pemain winger lambat untuk melakukan track back. Contohnya apa? Saya ambil gol yang dijaringkan oleh Renan Lodi pada perlawanan semalam, yang mana kita boleh tengok Maguire dah naik sampai ke tengah, tiba-tiba MU kehilangan bola di bahagian tengah dan Atletico melakukan counter attack, breakthrough melalui counter attack, mencari Joao Felix buka kepada Griezmann crossing kepada Renan Lodi. Dan dalam situasi ini ramai yang akan menyalahkan Diogo Dalot sebab dia dah off position dan dia tak marking Renan Lodi yang berada dalam kedudukan yang kosong. Tetapi sebenarnya siapa yang salah pada kedudukan tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, Maguire dah naik ke atas dan Real Madrid berjaya patahkan serangan di bahagian tengah. Real Madrid pula, Atletico berjaya patahkan serangan di bahagian tengah, lalu melakukan counter attack buka kepada Felix. Jadi apabila Felix dapat bola, Varane dia follow Felix untuk memastikan dalam situasi 1-on-1. Dan yang paling bijak, Griezmann lakukan larian dengan buat overlapping lah di belakang Felix. Lepas tu Felix buka kepada Varane, yang mana ketika itu Maguire punya tempat adalah kosong. Maka Dalot akan masuk ke dalam bahagian tengah untuk memastikan yang tempat Maguire tadi diisi. Dan kita boleh tengok juga Alex Telles juga masuk ke dalam bahagian tengah untuk memastikan yang bahagian tengah MU ada 2 orang centre back balik. Sebab apa? Sebab Maguire dah duduk kat depan, dia lambat balik nak cover posisi. Jadi apabila situasi itu berlaku, sepatutnya Elanga yang bermain sebagai winger perlu melakukan track back dengan cepat ataupun turun untuk membantu bahagian pertahanan bagi marking Renan Lodi ni. Sepatutnya tugas tu Elanga yang lakukan. Tetapi disebabkan Elanga lambat nak track back, kita boleh tengok Elanga berada dalam kedudukan di luar kotak penalti sahaja ketika crossing tu berlaku. Maka Renan Lodi free, Renan Lodi tanduk. Padahal Dalot dia ambil tugas untuk ganti tempat Maguire, yang Maguire hilang bola di bahagian tengah sebab Maguire dah naik. Jadi di situ kita boleh nampak, itu adalah contoh yang pertama. Di situ kita boleh nampak transition MU daripada menyerang ke bertahan memang agak lambat, yang mana mereka nak ubah corak mereka dan membentuk defense department mereka ketika mereka di counter memang agak lambat. Sebab peranan seperti defensive midfielder McTominay dan juga Fred pun agak lambat untuk turun, winger pun agak lambat untuk turun. Tak kiralah Sancho ataupun Elanga, dua-dua lambat untuk turun bagi membantu track back ataupun melakukan tugas bertahan di bahagian fullback. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi punca kepada kekalahan MU pada perlawanan semalam adalah Cristiano Ronaldo terlalu isolate. Yang mana apa yang boleh saya katakan, apabila bermain sebagai lone striker, mereka memerlukan seorang kreatif playmaker. Tetapi pada perlawanan semalam, Ronaldo seringkali drop ke bawah disebabkan bahagian tengah tak berfungsi dengan baik. Yang mana Bruno tak boleh nak create game, maka Ronaldo terpaksa turun untuk kutip bola ataupun drop ke bahagian tengah. Jadi bila mana Cristiano Ronaldo dah dah drop terlalu ke bawah, maka MU di bahagian serangan tak ada siapa. Jadi ketika nak build up, MU punya pemain gagal untuk mencari target man mereka, iaitu CR. Yang mana CR pun kadang-kadang lambat juga untuk balik kepada position asal beliau, yang mana boleh bermain sebagai seorang striker. Jadi itu yang kedua, yang mana CR terlalu isolate dan bahagian tengah Bruno tak beberapa kreatif untuk create any chances
players kepada bahagian serangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi punca dan juga permasalahan yang sangat-sangat besar kepada pasukan Manchester United adalah daripada segi off-ball movement, dan mereka punya pergerakan terlalu statik. Apa yang dimaksudkan off-ball movement mereka terlalu statik? Yang mana kita boleh lihat apabila Sancho dapat bola, beliau banyak berkeseorangan. Dan pemain-pemain di bahagian tengah ataupun CR, mereka tak banyak bergerak. Jadi pergerakan tanpa bola mereka tu terlalu sikit. Dan apabila pergerakan tanpa bola terlalu sikit dan pemain-pemain tak bergerak dan tak memberi support kepada wide area ataupun bahagian tengah, maka pemain-pemain MU yang pegang bola ni tidak ada banyak option ataupun choice, yang mana tak ada pilihan lah nak passing dekat siapa. Sebab pemain-pemain MU ni statik, duduk kat situ je, jalan sikit-sikit dan sebagainya. Maka apabila jadi macam tu, pemain yang pegang bola, dia tak ada option, dia tak ada choice nak passing dekat siapa. Maka dia terpaksa menggunakan kelebihan individu. Yang mana kita nampak apabila Sancho dapat bola, dia tak ada support, tak ada orang main dekat, tak ada orang buka game, tak ada orang create space kat dia, tak ada orang cari space untuk dia passing bola. Dia terpaksa bawa bola pergi depan. Jadi apabila dia terpaksa bawa bola pergi depan, maka pemain Atletico Madrid yang bertahan di bahagian fullback dah ready. Maka dengan mudahnya dia boleh patahkan dribbling yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain winger pasukan MU pada waktu semalam. Jadi itu yang ketiga, memang ketaralah off-ball movement, pergerakan tanpa bola MU sangat lemah dan mereka terlalu statik, menyebabkan pemain-pemain MU tak banyak choice untuk melakukan serangan dan juga untuk melakukan passing. Itu yang ketiga. Dan apa yang paling penting tentang off-ball movement ni adalah mereka perlu bergerak untuk memastikan yang mereka boleh create space kepada pemain-pemain yang pegang bola. Itu satu. Yang kedua, memberi pilihan kepada pemain untuk passing bola. Yang ketiga adalah membuka ruang ataupun mencari ruang bagi menerima bola. Tetapi disebabkan off-ball movement tak ada, memang MU statik, tak boleh nak bergerak lah pada perlawanan semalam. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang boleh saya katakan pada perlawanan ni agak teruk adalah dari segi build up. Yang mana MU akan bermain dengan back two, iaitu mereka ketika build up ataupun menyerang, mereka akan meletakkan Maguire dan juga Varane di bahagian pertahanan untuk build up. Dan apa yang paling penting adalah mereka akan memastikan Alex Telles dan juga Diego Dalot untuk lebih ofensif ke bahagian hadapan ketika mereka menyerang. 20 minit yang pertama, benda tu kita nampak hasil, yang mana Alex Telles boleh bagi support play kepada Sancho, Dalot boleh masuk ke tengah, boleh buat overlapping dan boleh buat percubaan terus dan sebagainya. 20 minit yang pertama berhasil. Tetapi selepas itu boleh saya katakan banyak build up yang cuba dilakukan oleh MU, terutamanya melalui Harry Maguire, yang mana pada perlawanan ni Maguire bila dapat bola, dia lambat untuk release ball, dia lambat untuk open game, dan kadang-kadang bila dia dapat bola, dia bawa bola pergi depan, lepas tu dia patah balik, dia gelecek, lepas tu dia passing kat De Gea. Kawan tu dah lah dalam keadaan yang lebih menyukarkan, lepas tu dia passing kat De Gea tak pasal-pasal kena clear ball. Jadi dekat situ dah lingkup satu build up yang cuba dilakukan oleh pasukan MU, disebabkan Maguire yang lambat untuk buat action ataupun tindakan untuk release ball. Jadi tidak hairanlah boleh saya katakan kalau hampa nampak Varane kurang perform bersama dengan Maguire, semuanya adalah berpunca daripada Maguire. Yang mana siapa jadi partner Maguire ni, mereka akan takut yang Maguire akan buat kesilapan. Beberapa kali dia dapat bola, dia bawa pergi depan, hilang. Dia bawa tak sampai depan, dia pusing, dia pas balik kat keeper, kena pressure dan sebagainya. Jadi benda tu yang menyebabkan kekalahan kepada pasukan MU juga. Jadi secara overallnya, kelemahan pasukan MU memang ketara. Off-ball movement kurang, terlalu statik, transition daripada menyerang ke bertahan sangat lambat. Lepas tu, mereka punya pemain tak buat check in, check out, mereka tak create space, tak bergerak, jadi memang susah lah kan. Lepas tu, pertahanan pun agak barai, terutamanya Maguire pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya komen tentang pasukan MU. Untuk pasukan Atletico Madrid, apa yang boleh saya puji? Yang pertama, mereka punya defense department, yang mana mereka bertahan dengan sangat baik. Boleh saya katakan mereka juga bermain dengan transition. Tetapi untuk defense department, mereka membentuk back 5, yang mana mereka bermain back 3 kan, waktu menyerang ketika build up. Tetapi ketika bertahan, transition mereka ketika bertahan membentuk back 5, mereka sangat-sangat bagus. Mereka punya compactness, mereka punya compact
Mereka cepat untuk membentuk back five dan mereka tutup ruang. Dan yang paling penting, mereka melakukan pressing awal kepada ataupun memberi tekanan awal kepada pemain-pemain MU yang pegang bola. Jadi Sancho dan sebagainya tak boleh nak melakukan larian, tak boleh melakukan penetration sebab mereka perlu berhadapan dengan situasi one on one dengan bahagian pertahanan pasukan Atletico Madrid. Jadi mudah untuk mereka patahkan, mereka lakukan terjahan, bola out dan sebagainya. Jadi memang defend pasukan Atletico semalam berdisiplin, cepat baca game, pandai untuk masuk dan pandai untuk mematahkan serangan. Itu yang saya suka. Dan yang paling penting, apa yang saya suka tentang Atletico Madrid yang kedua adalah bagaimana ketika mereka berjaya mematahkan serangan dan melakukan breakthrough melalui counter attack. Ini bermaksud transition pasukan Atletico daripada bertahan ke menyerang memang sangat-sangat laju. Mereka cepat melakukan counter attack. Sebab apa? Sebab mereka perasan yang MU kalau sedang menyerang dan serangan berjaya dipatahkan, pasukan MU lambat untuk kembali kepada bertahan. Jadi Atletico Madrid menggunakan perkara itu lalu membuatkan gol yang pertama untuk mereka lah. Benda tu memang kita dah nampak dah. Atletico main defend, lepas tu counter, defend, counter. Itu yang kedua yang saya suka tentang Atletico. Yang ketiga yang saya suka tentang Atletico adalah Jan Oblak yang mana Oblak pada peluang semalam menunjukkan satu prestasi yang cemerlang sebagai goalkeeper. Daripada segi set pieces, dia boleh baca crossing yang MU angkat, dia boleh tangkap dengan kemas. Lepas tu apa lagi, dia punya save pun banyak semalam. Memang cemerlang lah Oblak pada perlawanan semalam. Di samping dibantu oleh defense department yang padu pada perlawanan semalam, serta defensive midfielder yang agak padu pada perlawanan semalam. Jadi boleh saya katakan secara overall MU memang teruk. Walaupun MU melakukan pertukaran di second half, membawa masuk Mata, Pogba, Rashford dan sebagainya, tetapi tiada perubahan daripada segi gameplay. Semuanya sama. MU tak boleh main dengan ofensif sebab Atletico dah main dengan defense yang bagus. Jadi ulasan saya, MU memang patut kalah lah pada perlawanan semalam. Itu saja. Assalamualaikum.